sesi kita hari ini yang bertajuk COVID-19 dan kehamilan. Nama saya Dr. Khairul, saya akan menjadi pengacara anda pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita berbesar hati, kita ada 2 orang pakar dari Jabatan Obstetrik dan Ginekologi. Kita ada pakar perunding kita iaitu Prof. Sofia Sulaiman dan juga Dr. Raymond Lim. Prof. Sofia akan memberikan ulasan mengenai topik penyakit COVID-19 itu sendiri dan kesan terhadap kesihatan seorang ibu mengandung. Dan seksyen kedua kita akan beri kepada Dr. Raymond Lim yang akan menceritakan kepada kita tentang usaha vaksinasi ibu mengandung di PPUM. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memberi sesi kepada Prof. Sofia. Assalamualaikum Prof. Dipersilakan untuk menyampaikan maklumat yang Prof dah sediakan. Okay. Waalaikumsalam Dr. Khairul. Terima kasih kerana menjemput saya untuk bercakap atau berkongsi ilmu lah berkenaan dengan COVID-19 dan kehamilan. Okey, saya mulakan sekarang Dr. Khairul. Ya, teruskan Prof. Okey, Assalamualaikum kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tajuk saya yang diberi kepada saya adalah berkenaan dengan jangkitan COVID-19 dan kehamilan. Okey, nama saya Dr. Sofia Sulaiman dan saya salah seorang pakar sakit puan di Pusat Perubatan Universiti Malaya Kuala Lumpur. Okey, dalam masa 20 minit ni kita akan bercerita sedikitlah berkenaan dengan jangkitan COVID-19 ini. Okey, boleh nampak ke saya punya slide? Nampak Prof. Dan nampak slide kedua. Okey, terima kasih. Okey, berkenaan dengan COVID-19 ni, okey, kita tahu jangkitan bermula pada hujung tahun 2019. Saya rasa dalam November, Disember macam tu di Wuhan, China. Ini sedikit sebanyak berkenaan dengan pertama kali dijumpai lah. Dan 4 bulan kemudian WHO telah mengisytiharkan ianya sebagai pandemik, iaitu pada Mac 2020. Maknanya daripada Mac 2020 hingga ke hari ini lebih kurang setahun setengah lah kita telah mengalami COVID-19 ini sebagai pandemik, dan bermulalah perubahan kehidupan kita seharian dengan langkah-langkah pencegahan daripada dijangkiti oleh COVID-19 ini. Contohnya kita kena pakai pelitup muka bila kita berada di luar rumah, memastikan penjarakan sosial di tempat bekerja, di mana-mana yang kita pergi di luar rumah, dan juga mengikut perintah kawalan pergerakan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan bagaimanakah kebolehjangkitan COVID-19 ini? Okay, walaupun saya rasa semua orang, sebab yang mendengar ni semuanya adalah staf Pusat Perubatan Universiti Malaya, dan saya harap semuanya telah telah tahulah bagaimana kebolehjangkitan penyakit COVID-19 ini. Yang pertamanya, yang paling penting sekali yang kita ketahui, dia boleh berjangkit melalui kontak rapat atau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil person to person. Okey. Yang keduanya, permukaan yang tercemar. Contohnya kalau kita bercakap ke, kita makan dan tanpa memakai pelitup muka, kalau kita adalah pembawa virus tersebut ataupun dijangkiti virus tersebut, virus tu yang boleh hidup seberapa lama, ada masa-masa tertentu di permukaan yang berbeza, dan ada orang lain pula pergi pegang permukaan tersebut dan boleh mendapat jangkitan tersebut. Dan lagi satu ialah titisan halus di udara. Yang ini lebih bersangkut paut dengan kalau seorang pesakit memerlukan bantuan pernafasan, ini lebih tinggi risikonya pada barisan hadapan yang bekerja di accident dan emergency ataupun bekerja di Dewan Bedah. Dan satu lagi adalah yang ini kepastiannya tidak begitu pasti berkenaan yang kita panggil vertical transmission, iaitu daripada ibu kepada anak semasa proses bersalin. Okey, yang ini kita akan cerita secara lebih detail pada slide yang akan datang. So, apakah gejalanya sekiranya kita dijangkiti oleh virus COVID-19 ini? Okey, pada awal pandemik
kita tak tahu sangat ada tak perbezaan orang mengandung dengan orang tak mengandung dari segi tanda-tanda jangkitan ini, gejalanya. Dan WHO pada April 2020 telah mengatakan bahawa tanda-tanda gejala dijangkiti oleh COVID-19 ini sama mengandung ke tak mengandung ke sama sahaja. Dan ada satu screening, dia buat screening yang besar-besaran. Yang ni di Amerika Syarikat lah pada awal ni, semuanya dari segi kita panggil dia lihat. Kebanyakan itu 74% daripada yang dia buat screening universal ni, dia screening semua orang dari segi jangkitan COVID-19, 3/4 daripada mereka ni tak ada tanda-tanda langsung. Ini dari segi orang yang mengandung. Dan sekiranya dia menunjukkan gejala, antara gejala yang common, gejala yang kerap kali dihadapi oleh orang mengandung ni adalah mempunyai batuk yang berterusan, suhu badan yang tinggi iaitu demam, lebih kurang dalam 40%, batuk yang berterusan lebih kurang 40% juga dan 39%, dan kehilangan rasa, bau, sakit badan dan juga mungkin menghadapi diarrhea. Ini antara kumpulan yang lebih kecil, tapi kebanyakannya adalah demam dan batuk yang berterusan. So, siapakah yang berisiko tinggi? Antara orang-orang yang mengandung ni, siapa yang lebih berisiko tinggi untuk dijangkiti oleh COVID-19 ini? Dan didapati, wanita mengandung yang mempunyai masalah kesihatan sebelum mengandung, contohnya mempunyai tekanan darah tinggi, ataupun mengidap kencing manis, atau ada masalah asma, ini semua mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk dijangkiti. Umur juga memainkan peranan. Wanita yang lebih berumur dan mengandung lebih daripada 40 tahun lebih berisiko tinggi untuk dijangkiti, dan juga yang punya berat badan yang berlebihan. Daripada kajian observation ini, dia tengok yang body mass index atau BMI yang melebihi daripada 40 kg per meter square. Maknanya dia ada obesiti lah, melebihi. Ini adalah risiko untuk mendapat jangkitan semasa mengandung. Dan terutamanya, macam kita pekerja barisan hadapan, sama ada dari segi medical atau non-medical yang merawat pesakit, ataupun dari segi counter yang banyak berjumpa dengan orang ramai yang mempunyai kemungkinan pendedahan kepada virus ini yang berulang kali. Mereka ini juga mempunyai risiko untuk mendapat jangkitan COVID-19. So, bagaimana dengan kehamilan dan COVID-19? Kita tahu wanita mengandung mempunyai risiko yang tinggi. Bagaimana tinggi? Jadi kita kata 3/4 daripada mereka tak ada simptom, tapi sekiranya mereka ada simptom tertentu. Dan daripada observation ini juga, daripada pemerhatian ini, dia tengok kalau dia mengandung dan dapat jangkitan COVID, risiko kemasukan ke ward rawatan rapi tinggi, itu dan lebih kurang dalam 1,5 kali, 1.6 kali lebih tinggi daripada wanita mengandung yang biasa, ada yang tidak mengandung, dan 1.8, lebih kurang 2 kali ganda lebih tinggi. Mereka ni memerlukan bantuan pernafasan, dan risiko kematian juga berbanding wanita yang tidak mengandung sangat tinggi. Dekat dengan 2 kali ganda lebih tinggi daripada wanita yang tidak mengandung. Dan risiko ni didapati lebih tinggi sekiranya di dalam, maknanya dalam kandungan ni kita ada first trimester, semester kedua dan semester ketiga, dan didapati antara semester kedua dan ketiga itu lebih tinggi risikonya berbanding dengan yang awal mengandung. Dan dari segi pemerhatian juga, wanita-wanita yang mengandung dan dijangkiti, kelahiran pramatangnya adalah 3 kali ganda lebih tinggi daripada wanita yang tidak dijangkiti oleh COVID-19. Jadi kalau kena jangkitan COVID-19 ni, memang risikonya sangat tinggi. Lebih kurang 1.5 hingga 2 kali ganda lebih tinggi untuk masuk ke ward rawatan rapi, memerlukan bantuan pernafasan dan juga risiko kematian. Dan bagaimana dengan risiko yang saya cakap tadi, pramatang atau premature deliveries? Banyak laporan seluruh dunia menunjukkan tentang kelahiran pramatang. Kita tak tahu punca dia. Kita tak tahu adakah disebabkan oleh jangkitan COVID-19 atau adakah disebabkan oleh keadaan ibu itu sendiri. Memang tidak ada kepastian daripada kajian-kajian tersebut. Apa yang kita boleh katakan bahawa bila ibu itu tidak sihat, disebabkan oleh
jangkitan virus ni menyebabkan ibu tidak sihat. Okay, yang kita kata tadi masuk ICU dan memerlukan bantuan pernafasan dan sebagainya. Dan dari segi itu menyebabkan risiko untuk dilahirkan baby itu tak cukup bulan ataupun pramatang sangat tinggi. Okay. Mana-mana penyakit yang menyebabkan ibu yang tidak sihat, okay, risiko untuk kelahiran pramatang adalah 2 hingga 3 kali. Dan tentu sekali bila ibu dijangkiti oleh COVID-19 yang menyebabkan keadaan ibu yang tidak sihat, risiko kelahiran pramatang juga banyak dilihat sebagai dalam 3 kali lebih tinggi berbanding dengan wanita yang tidak mendapat jangkitan COVID-19. Okay. Dan ada satu kajian juga di United Kingdom, okay, bukan berkenaan dengan COVID-19 saja. Dia kata dalam masa zaman pandemik ini, dalam masa setahun setengah yang kita lihat ni, okay, didapati juga kematian bayi dalam kandungan lebih tinggi daripada zaman sebelum pandemik. Okay. Daripada 9 dalam 1,000 kelahiran berbanding dengan hanya 2.3 dalam 1,000 kelahiran sebelum zaman pandemik. So kita tak pasti sama ada ini berkaitan dengan impact pandemik itu sendiri, sebab orang nak pergi klinik for follow up untuk follow up jumpa dengan doktor ke, ada limitation daripada perjumpaan dengan doktor untuk follow up klinik ke, ataupun memang disebabkan oleh jangkitan virus itu sendiri. Ini tak ada kepastian, tapi apa yang kita lihat, kematian dalam kandungan itu lebih tinggi. Bagaimana dengan risiko keguguran? Okay, setakat ini juga sebab benda ni baru dan kita pun masih melihat dari segi kajian-kajian yang mana di negeri-negeri yang banyak sekali membuat ataupun ada jangkitan COVID-19. Setakat ini tiada kajian yang mengatakan sekiranya wanita yang mengandung di awal kandungan, okay, dan dijangkiti COVID-19 berbanding dengan wanita yang tiada jangkitan. Sebab ni dia tengok satu kajian, dia bandingkanlah 100 wanita ada COVID-19 dan dia bandingkan dengan yang tak ada jangkitan, dia observe, dia tengok sahaja. Dia kata tiada perbezaan. Jadi tak boleh nak kata kalau yang ni kena jangkitan pada awal kandungan menyebabkan keguguran. Okay. Dan setakat ini juga kita tak ada data yang mengatakan sekiranya ibu yang dijangkiti oleh COVID-19 itu, adakah anak dia boleh jadi tak normal dari segi struktur. Itu kita tak pasti. Tapi sekiranya demam yang tinggi, okay, disebabkan oleh apa-apa jangkitan, ada sangkut paut juga dengan kelahiran yang tidak normal. Dan satu lagi, ini berkenaan dengan ibu yang mengandung dan dijangkiti virus COVID-19. Okay. Adakah bayinya akan dijangkiti juga? Okay. Dan again, benda ni baru, kita pun tak pasti, tak ada kepastian. Okay. Tak ada confirmatory, dia panggil. Sama ada ibu yang mengandung ini boleh menjangkiti bayi di dalam kandungan atau semasa kelahiran. Sekiranya ada pun, okay, ada juga yang kajian yang kecil menunjukkan ada risikonya adalah rendah untuk ibu menjangkiti anaknya semasa proses kelahiran. Dan setakat ini, bila buat kajian ke atas air ketuban dan susu ibu, tiada virus aktif yang dijumpai. Kita pun ada juga menghantar susu ibu bagi wanita yang bersalin yang mengidap COVID-19, dan setakat ini walaupun number kita tak banyak, setakat ini tiada virus aktif di dalam susu ibu yang kita ambil tersebut. Dan sekiranya bayi itu dijangkiti, okay, yang tak banyak percentage dia, kebanyakan daripadanya adalah sihat. Bagaimana risiko terhadap ibu pula bila dia dijangkiti oleh COVID-19? Okay, daripada pemerhatian, kajian pemerhatian melihat bahawa ada risiko untuk ibu itu mengidap darah tinggi dan komplikasinya iaitu preeclampsia. Kadang-kadang sangat susah dari segi keputusan daripada darah, kadang-kadang kita ambil darah ibu nak tengok preeclampsia ke tidak dan so on. Kadang-kadang susah untuk bezakan sama ada itu adalah komplikasi darah tinggi iaitu preeclampsia atau itu adalah daripada jangkitan COVID-19. Okay, dan satu yang paling penting saya rasa adalah risiko darah beku untuk ibu yang mengandung sekiranya dijangkiti oleh COVID-19. Apa itu darah beku? Kalau dari segi saintifiknya kita panggil venous thromboembolism. Okay. Dan semua penyakit jangkitan kuman ataupun penyakit kritikal
contohnya macam COVID-19 ini mempunyai risiko yang tinggi untuk ibu mendapat darah beku di dalam pembuluh darahnya. Dan kehamilan, kita tahu kehamilan memang mempunyai risiko yang tinggi untuk trombosis, untuk ada darah beku. Sebenarnya kehamilan ini adalah proses yang quite normal. Untuk dia jadi senang beku sebab untuk bersedia untuk bersalin. Dalam proses bersalin ada pendarahan dan sebagainya. Tapi disebabkan oleh sekiranya kena jangkitan kuman dan juga kehamilan itu sendiri, risikonya jadi lebih tinggi untuk mendapat darah beku di dalam pembuluh darah semasa dijangkiti oleh COVID-19. Dan apa yang kita boleh buat? Sekiranya kita dah confirm, dah yakin daripada swab test dan sebagainya, atau kita suspek ada kes jangkitan COVID-19 dan ibu tu mengandung, kita akan beri ubat tertentu untuk mencairkan darah, dan juga kita akan sambung 10 hari selepas dia bersalin. Bagaimana dengan follow up klinik? Adakah kita mengubah? Setakat ini di Pusat Perubatan Universiti Melaya, di hospital kita, memang ada sedikit perubahan kekerapan ke klinik untuk ibu-ibu yang mengandung. Ini adalah untuk mengadakan penjarakan sosial, melindungi barisan hadapan kita dan juga melindungi semua pesakit kita. Walau bagaimanapun, wanita mengandung yang berisiko tinggi, yang mana mempunyai darah tinggi, kencing manis, sakit jantung ataupun bronkial asma, kekerapan lawatan ke klinik adalah seperti biasa. Dan sekiranya dijangkiti, rawatannya tidak berubah. Untuk ibu dan bayi itu adalah seperti sekiranya dia mempunyai jangkitan yang lain-lain. Maknanya ibu tu perlu rawatan dan bayinya juga perlu pemerhatian, bayi dalam kandungan. Bagaimana dengan kaedah bersalin? Ini yang susah sikit kita nak decide sebenarnya. Banyak faktor yang menyebabkan yang mana satu pilihan cara bersalin tu. Sama ada pembedahan cesarean section secara terancang, bersalin biasa, keadaan ibu itu sendiri stabil ke, tenat ke, usia kandungan, sama ada pramatang, tersangat pramatang ke, awal usia kandungan ataupun sudah 39 dan 40 minggu. Adakah ibu tersebut mempunyai tanda-tanda bersalin? Dan jika ada tanda-tanda bersalin, ialah tanda-tanda awal ataupun tanda-tanda dalam aktif proses bersalinnya, dan juga jangkaan masa proses bersalin tersebut. Semua faktor ni diambil kira. Untuk kita membuat keputusan sama ada ianya secara pembedahan ataupun boleh bersalin biasa. But kebanyakan kes yang kita ada, sekiranya ibu tersebut datang ke ward bersalin dan didapati positif dan kelahirannya dalam, mungkin kita kata tak sempat kita nak jaga, yang tu tempat bersalin biasa. Tapi kita melindungi para barisan hadapan kita dengan memakai PPE yang tertentu. Tapi sekiranya dia COVID positif, didapati positif untuk infection dan kita ada masa, mungkin di awal jangkaan proses bersalin, dan kita boleh plan untuk cesarean section yang dirancang. Bagaimana dengan ubat tahan sakit? Alright, sekiranya perlu, kita akan gunakan epidural semasa proses bersalin atau spinal. Dan sekiranya dah dalam proses aktif 8 cm masa proses bersalin, kita masih boleh beri dia ubat Entonox, iaitu dia boleh sedut untuk mengurangkan kesakitan dia. Dan bila bius penuh tu, ini adalah kes-kes yang severe, kes-kes yang teruk dijangkiti, yang tidak boleh bernafas secara biasa. Sini saya juga ingin membawa semua kita kepada informasi baru, yang mana kita baru saja meletakkan pathway, bagaimana untuk obstetrik dan gynecology, yang mana boleh dapat info terkini daripada website Pusat Perubatan Universiti Melaya. Boleh lihat dekat dalam guideline, dan ada beberapa dalam appendix annex 15, dan ini sebagai guide untuk kita macam mana apa yang kita nak buat di labor room ataupun yang perlukan pembedahan dan sebagainya di obstetrik dan gynecology. Ini contohnya, di ward bersalin, kita pesakit akan register
dan dia akan jawab kuesioner. Doktor tu tengok risiko tinggi ke rendah, ada tanda-tanda jangkitan respiratory atau tidak, ada batuk ke sesama dan sebagainya, dan kita buat test antigen untuk semua pesakit kita, dan bila perlu kita juga akan menghantar PCR pada masa yang sama. Dan cara bersalin tadi saya kata depending lah, tengok keadaan pesakit itu semasa dia datang. Okay. Bagaimana pula kita punya penjagaan selepas dijangkiti? Contohnya dia mengandung, lepas tu dijangkiti masa usia kandungan 24 minggu, lepas tu dia sihat, potong gelang pink. Okay. Penjagaan antenatal dan postnatal sekiranya dah bersalin adalah sama. Okay. Dan kita memantau sekiranya dia ada komplikasi daripada jangkitan virus. Okay. Untuk penjagaan bayi, okay, sekiranya masih di awal kandungan, walaupun tiada data yang mengatakan baby ini berisiko untuk menjadi kecil daripada yang sepatutnya, iaitu growth restriction, okay, tapi kita akan memantau, kita akan pastikan pembesaran bayi adalah mengikut yang sepatutnya. Dan penyusuan susu ibu, okay, digalakkan, amat-amat digalakkan, dan kita tahu ada kebaikannya adalah melebihi potensi jangkitan virus itu sendiri. Walau bagaimanapun setelah kita memberi informasi kepada ibu berkenaan dengan ini adalah pilihan ibu sama ada hendak menyusukan bayinya atau tidak. Maknanya tiada kontraindikasi, tiada kontraindikasi untuk tidak menyusukan ibu masa jangkitan COVID-19. Dan saya tekankan di sini, langkah pencegahan yang biasa adalah sangat-sangat penting. Itu pastikan kita kerap membasuh tangan, memakai pelitup muka di tempat awam, memastikan penjarakan sosial jika keluar rumah atau di tempat bekerja. Okay. Dan terutamanya pekerja barisan hadapan menggunakan personal protection yang bersesuaian semasa bekerja. Dan yang terakhir dan yang paling penting saya rasa adalah mengambil vaksinasi sebagai langkah pencegahan. Ini sangat penting untuk keselamatan, untuk kesihatan diri sendiri dan juga bayi dan keluarga kita. So secara rumusan, okay, wanita mengandung memang berisiko tinggi untuk dijangkiti oleh virus COVID-19, dan sekiranya dijangkiti, risiko untuk dimasukkan ke wad rawatan rapi, risiko memerlukan bantuan pernafasan dan juga risiko kematian adalah tinggi, 2 kali ganda almost berbanding dengan yang tidak dijangkiti atau tidak hamil. Dan pekerja barisan harapan yang hamil, pendedahan yang berulang kali menyebabkan risiko kita dijangkiti adalah sangat tinggi, dan komplikasi COVID-19 dan pregnancy pada dari segi darah beku, dari segi komplikasi darah tinggi dan juga kelahiran pramatang adalah tinggi. Dan pencegahan adalah sangat penting. Itu sentiasa pastikan kita mematuhi standard operating procedure SOP, memakai PPE yang tertentu dan mengambil vaksinasi untuk mencegah COVID-19. Saya rasa ini slide yang terakhir saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jadi kita dapat maklumat yang sangat berguna daripada Prof. Sofia tadi. Dari segi simptom dan kebolehjangkitan sama antara wanita yang mengandung dan juga orang lain. Tapi kadar komplikasi dia, Prof, yang lebih tinggi berbanding dengan populasi biasa. Betul. Mungkin sekarang saya nak menjemputlah kepada para peserta untuk tanya apa-apa soalan kepada Prof Sofia. Tapi mungkin saya start dululah. Macam mana, Prof, bilangan wanita mengandung yang telah dirawat di PPUM? Adakah ramai? Bagaimana rawatan kita di sini? Dia di-admit dekat bahagian Jabatan ONG ataupun dekat ward COVID yang biasa? Okey, ini soalan ni penting ya. Okey, kita ada hubungan yang sangat baiklah dengan keseluruhan department di hospital ni. Okey, masa kita mula-mula buat kita punya pathway, okey, berkenaan dengan sekiranya wanita ini mengandung ini dijangkiti COVID-19, kita dah ada pathway tertentu, okey. Dan di Jabatan WNG kita ada 4 maternity COVID ward, kita panggil lah, hanya 4 sahaja, okey. Dan label ward bersalin kita sebenarnya bersedia, okey, setiap ward bersalin kita tu memang bersedia sekiranya ada wanita yang mengandung yang melahirkan, okey, pada setiap masa lah, memang kita prepare.
Alright. Dan setakat ini, daripada awal, masa mula-mula tu tak berapa ramai. Ada juga hari yang kita penuh empat-empatnya. Tapi kalau kita campur, sebab kita ada hubungan yang rapat dengan ID, ada pesakit yang mengandung, yang ada masalah, maknanya dari segi pernafasannya lebih tinggi, saya rasa, yang kami rasa setelah berbincang berbanding dengan masalah dari segi kandungannya, maka dia akan duduk di ward sebelah ID, ataupun ada juga yang dimasukkan ke ICU. Jadi keseluruhannya ada ketikanya kita ada sampai 8 atau 13 pasien kita yang mengandung dan ada komplikasi daripada COVID-19 ini. Baik, terima kasih Prof. Kita ada satu soalan di sini tapi lebih kepada vaksin. Semua orang dah excited dah pasal vaksin. Mungkin takut dengar simptom-simptom dan komplikasi yang daripada COVID-19 seperti yang Prof Sofia terangkan tadi. Kita ada satu soalan di sini kata, for preggy mom, post admit for COVID, bila boleh ambil vaksin? Soalnya bila boleh ambil vaksin selepas discharge. So mungkin kita dengar dululah daripada Dr. Raymond nanti tentang vaksinasi ibu mengandung di PPUM macam mana. Mungkin ada yang tak sedar lagi yang kita ambil soalan melalui chat box dekat bawah tu. So siapa-siapa yang ingin bertanya soalan kepada Prof Sofia pada waktu ni boleh bertanya di situ, type soalan dan kita akan jawab di situlah. Okey, ada soalan di sini daripada Wan Melissa. Bagaimana risiko komplikasi dari COVID-19 mengikut term pregnancy? Saya rasa mengikut term. Maksudnya mengikut adakah berbeza mengikut semester? Pada saya betulkan saya kalau salah pahaman saya soalan ni. Adakah beza Prof first trimester, second trimester sebagainya? Okey. Seperti yang kita katakan tadilah, menurut pemerhatian kajian, kajian pemerhatian lah, dia kata dalam semester ketiga, separuh semester yang terakhir tu, maknanya 20 ke atas tu, risikonya sangat tinggi. Risikonya kita kata tadi, risiko memerlukan bantuan pernafasan tu lebih kurang dalam 1.8 atau 2 kali ganda daripada biasa. Maknanya second semester, third trimester tu sangat tinggi, berbanding dengan semester yang pertama. So kita ada satu soalan daripada Dr. Nik Aizah. Salam Prof, there have been a few cases, i.e. in Seremban, of preemptive caesarean section for pregnant mums with Cat 5 COVID. What are the indications for those and how many weeks period of gestation will this be done? So quite ill patient. Alright. So kalau untuk di hospital kita ni, maknanya kalau yang plan untuk elective caesarean section, yang elective caesarean section, kita buat test untuk COVID sebelum dimasukkan ke ward. Tapi kalau yang datang yang very ill, memang kita terus buat caesarean section lah dengan harapan, kita harap dia boleh membantu dari segi pernafasan. Sebab kalau dia dah cukup bulan, heavily pregnant, nak carry lagi, nak bantuan oksigen lagi untuk anak lagi. Kalau untuk dia sahaja tu macam mana, okey sikit kan. Jadi kalau kita keluarkan kandungan untuk kita lahirkan dia melalui caesarean section, dan lepas tu kita serahkan dari segi bantuan pernafasan yang hopefully lebih baik untuk ibu seorang lah, dia tak payah nak tanggung anak dia dalam kandungan tu lagi. Jadi saya rasa itu kot yang nak tahu pasal dekat Seremban, dia kata preemptive caesarean section for pregnant women category 5 COVID. What are the indication for those? In obstetric selalunya memang mom is always number one. Tapi kita cuba untuk dua-dua kalau boleh. Kalau ibu tu sangat tak sihat dan memerlukan bantuan pernafasan, selalunya pada masa itu kita buat keputusan untuk melahirkan kandungan tersebut. Itu tak kira lah sama ada dia cukup bulan atau tidak cukup bulan. Itu menyebabkan saya rasa kebanyakan kes yang tidak cukup bulan disebabkan oleh ibu yang tidak sihat. Baik. Terima kasih Prof Sofia sekali lagi atas kongsian maklumat yang sangat berguna tu. So sekarang kita teruskan kepada ke topik kedua kita, iaitu vaksinasi ibu mengandung. Pasti semua sekarang tertanya-tanyalah bagaimana cara yang terbaik untuk saya melindungi diri saya dan kandungan saya dengan menggunakan teknik-teknik kawalan jangkitan yang kita semua sudah praktiskan sekarang dan juga mengambil vaccination.
So vaksinasi jenis apa yang selamat dan apa yang perlu saya fikirkan atau bimbangkan sebelum mendapat vaksin tersebut. So saya menjemput Dr. Raymond Lim yang terlibat dalam usaha pemberian vaksin kepada ibu mengandung di PPUM untuk memberi sedikit pencerahan tentang vaksinasi ibu mengandung. Dipersilakan Dr. Raymond. Hai, selamat petang semua. Hadirin sekalian, topik yang diberi kepada saya petang ini adalah vaksinasi untuk ibu mengandung di PPUM. So, saya akan mulakan dengan presentation saya. Okay, semua orang boleh tengok ya? Boleh, Dr. Raymond. Okay, so yang ini berdasarkan kepada maklumat terkini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Versi kedua yang dipublish dikeluarkan pada 23 hari bulan Jun atau 6 2021. Okay, so mula sekali saya nak menekankan apa yang di lecture oleh Profesor Sophia tadi mengenai kesan COVID-19 dan kepada perempuan mengandung, ibu mengandung atau wanita hamil. Seperti mana yang kamu boleh baca daripada slide saya di sini, perempuan mengandung berisiko lebih tinggi disebabkan imun sistem mereka lebih lemah berbanding dengan perempuan yang tidak hamil. Okay. Dan ini adalah purata, kalau kamu boleh baca slide saya, ini adalah purata risiko yang berlebihan yang saya dapat ini daripada pihak infectious disease ini. So bagi perempuan mengandung, jikalau mereka dijangkiti COVID-19, risiko perempuan mengandung untuk masuk ke ICU atau unit rawatan rapi adalah 1.62 kali ganda. Manakala yang memerlukan rawatan bantuan pernafasan adalah 1.88 kali dan kebarangkalian kematian iaitu selepas mendapat rawatan bantuan pernafasan dan masih lagi deteriorate atau menjadi lebih tenat adalah 1.84 kali ganda boleh meninggal dunia disebabkan itu. So secara purata seperti yang Profesor Sophia cakap tadi, adalah 2 kali ganda risiko perempuan mengandung menjadi tenat dan kemungkinan mati disebabkan COVID-19. Disebabkan itu, saya hanya boleh emphasize atau menekankan sekali lagi bahawa kepentingan perempuan mengandung mengambil vaksinasi COVID-19 ini untuk meringankan risiko anda. Okay. Obviously, saya hendak menekan bahawa matlamat utama COVID-19 vaksin ini adalah untuk mengurangkan risiko perempuan mengandung dan juga lelaki dan perempuan lain daripada menjadi tenat disebabkan COVID-19. Adalah advantage atau kelebihan kalau kita yang mendapat COVID-19 vaksin ini tidak dijangkiti COVID-19. Okay. So saya akan terangkan lebih lanjut bahawa COVID-19 ini juga akan membahayakan bayi dalam kandungan dan risiko dijangkiti oleh COVID-19 disebabkan kelahiran perawatan adalah 3 kali ganda lebih tinggi daripada perempuan yang mengandung yang tidak mendapat COVID-19. Justru itu adalah pilihan bijak bagi ibu yang mengandung untuk mendapatkan suntikan vaksinasi, terutamanya mereka yang berisiko tinggi seperti frontliner atau pekerja barisan hadapan atau perempuan mengandung lain yang mempunyai masalah kesihatan lain seperti obesiti atau gemuk, usia yang meningkat iaitu umur pengairan 30 ke 38 ke atas atau kencing manis atau tekanan darah tinggi. Okay, so obviously seperti apa yang dicakapkan dahulu oleh Dr. Khairul pasal jenis vaksin yang ada di Malaysia sekarang ini, yang ini berdasarkan kepada publication paling terkini lah. Keselamatan mRNA vaksin iaitu Pfizer. Yang ada di Malaysia hanya Pfizer, tapi yang ada di Singapura juga ada Moderna. Yang ini 2 jenis mRNA vaksin sahaja di dunia sekarang. Ke atas perempuan mengandung dan ibu menyusu. Maksudnya ibu yang sedang menyusu anak mereka selepas baru saja melahirkan anak. Ini adalah berdasarkan kepada publikasi penyelidikan kertas Be Safe After Vaccination Health Checker. Dia memang confirm bahawa tiada kesan berbahaya atau buruk yang dikaitkan dengan mRNA COVID-19 vaksin. Ini selaras dengan nasihat yang diberi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia
dan mengesyorkan bahawa vaksinasi COVID-19 Pfizer vaksin diberikan kepada kalangan perempuan mengandung dan ibu menyusu. Kesan sampingan yang ditakuti oleh perempuan mengandung adalah remeh atau ringan. Maksudnya dia sejenis macam sakit kepala atau demam ataupun sakit otot. Dan ini semua mudah ditangani. Tiada kesan berbahaya yang dapat tiada kesan berbahaya yang is being detected so far kepada perempuan-perempuan mengandung yang mengambil vaksin mRNA ini di seluruh dunia sini. Kepesanan vaksin ke atas perempuan mengandung dan ibu menyusu, tahap antibody yang dilahirkan selepas vaksinasi mRNA COVID-19 vaksin ini adalah setara di kalangan ibu mengandung atau menyusu dengan perempuan yang tidak mengandung. Tahap antibody yang dijana oleh sistem imunisasi badan adalah lebih tinggi daripada antibody yang dijana akibat jangkitan SARS-CoV-2. Antibody ini juga dikesan di tali pusat dan susu ibu. So, untuk menjawab soalan tadi yang dikemukakan bahawa perempuan yang sudah dijangkiti SARS-CoV itu, bilakah mereka boleh mendapatkan suntikan vaksin ini? Jawapannya ialah selepas mereka sudah pass the infectious period, maksudnya mereka sudah tidak mungkin boleh menjangkit orang lain. Okay. Masa timeline itu saya rasa after 3 minggu selepas atau lepas the infectious period of the perempuan tersebut, dia boleh dapatkan vaksin ini. Okay. Tapi kalau apa yang saya lihat daripada cadangan oleh Royal College of Obstetrics and Gynecology United Kingdom itu, mereka cadang sekurang-kurangnya 6-8 minggu selepas jangkitan oleh SARS-CoV ini. Okay. Mereka ada evidence ada bukti yang menunjukkan bahawa perempuan mengandung yang sudah dijangkiti oleh COVID-19 ini, COVID-19 ini, selepas itu dan mereka diberi vaksin ini, dan lepas itu mereka diambil darah untuk tengok antibody level mereka adalah lebih tinggi dan adalah lebih baik untuk mereka. Walau bagaimanapun, mengikut nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia setakat ini, bagi perempuan mengandung atau perempuan lain atau orang lain yang sudah dijangkiti COVID-19 ini, mereka akan diberi vaksin ini 3 bulan selepas jangkitan tersebut. Ini adalah disebabkan volume atau jumlah vaksin yang kita ada. So, vaksin itu akan diutamakan kepada orang yang belum dijangkiti COVID dulu. Disebabkan yang kita tahu daripada research yang telah dibuat, purata antibody yang tinggal di dalam orang yang telah dijangkiti COVID-19 ini atau COVID-19 ini adalah kira-kira 3 bulan selepas itu baru hilang. Oleh itu disebabkan itu, that is the justification daripada Kementerian Kesihatan Malaysia kenapa mereka melengahkan masa untuk memberi vaksin kepada pesakit orang yang telah kena COVID-19 ini dapat mendapat vaksin. Okey, yang lagi satu adalah satu lagi confusion sebelum ini also di kalangan doktor-doktor adalah dos pertama. Bilakah kita boleh bagi dos pertama Pfizer vaksin ini? Ini adalah mengikut nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu dos pertama perlu diberi di antara 14 sampai 33 minggu kandungan. Okey. Walau bagaimanapun, tiada kontradikasi sekiranya vaksinasi ini diberi selepas 33 minggu mengandung. Dan ini adalah based on nasihat daripada Royal College of Obstetrics and Gynecology dengan American College of Obstetrics and Gynecology punya nasihat. Okey, mereka macam tadi saya cakap, antibody itu memang vaksin itu dan antibody akan ada di tali pusat dan dia tidak mempunyai apa-apa sebarang efek yang boleh kita dapati di bayi yang dilahirkan oleh perempuan mengandung yang sudah mendapatkan COVID-19 vaksin ini. Okey, seperti statement kedua yang saya cakap, tiada kontraindikasi dan adalah berdasarkan kepada penilaian atau assessment oleh pakar obstetrics dan is on a case by case basis atau berdasarkan kes individu. So, kalau di PPM sini bolehlah
bolehlah dirujuk kepada saya akan membuat penilaian ke atas anda sama ada anda boleh mendapatkan vaksin ini selepas kalau kamu telah lepas 33 minggu mengandung. Okay. Dan lagi satu justifikasi kenapa mereka cakap kena selepas 14 minggu, iaitu 14 minggu diambil sebab kita tahu bahawa organogenesis atau pembentukan organ di bayi adalah lengkap selepas 14 minggu. That is the reason why nasihat diberi bahawa kita beri vaccination ini from the time of 14 sampai 33 minggu. Lagi satu ialah CDC Amerika Syarikat memberi nasihat bahawa vaksin lain boleh diberi pada masa yang sama dengan COVID-19 vaksin. Yang ini adalah lagi satu confusion di antara doktor-doktor bahawa bolehkah perempuan mengandung mengambil vaksin lain bersama-sama dengan Pfizer vaksin ini. CDC Amerika Syarikat menasihati bahawa COVID-19 vaksin ini boleh diberi pada masa yang sama atau berdekatan dengan vaksin lain yang diberi kepada yang biasa diberi kepada perempuan mengandung seperti ATT. Perempuan yang mengandung akan tahu bahawa mereka akan dinasihati untuk mendapat ATT ini pada masa-masa tertentu semasa mereka mengandung. So mereka pun bimbang adakah ini bercanggah dengan kalau mereka diberi COVID-19 vaksin ini. Jawapannya ialah tidak, dan dinasihati oleh ini mengikut nasihat daripada pakar di Amerika Syarikat bahawa mereka cakap boleh dan tidak akan menyebabkan keberkesanan vaksin lain itu atau vaksin COVID-19 ini diturunkan kalau mereka diberi pada masa yang sama. Yang ini adalah gambar slide mengenai advisory on COVID-19 vaccine for pregnant and lactating mother atau ibu mengandung dengan ibu yang menyusu. So seperti yang kamu boleh lihat di gambar raja ini, Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac adalah 3 vaksin sahaja di Malaysia yang diberi setakat ini. So ketiga-tiga ini dicakapkan selamat untuk diberi. Tetapi apa yang kita tahu dan dinasihati ialah Pfizer adalah paling selamat untuk sekarang sebab dia lebih banyak research yang dibuat ke atas Pfizer di Amerika Syarikat dan Eropah, dan mereka tidak dapat detect apa kesan yang buruk ke atas bayi yang dilahir seperti yang saya cakap tadi. Manakala AstraZeneca dan Sinovac, so far mereka tiada bukti-bukti yang kukuh, tetapi so far mereka pun tidak ada berita yang buruk yang cakap mereka tidak boleh diberi. Itu pasal WHO menyaran bahawa AstraZeneca dan Sinovac juga boleh diberi kepada perempuan mengandung. Tetapi keutamaan kita adalah menggunakan Pfizer untuk perempuan mengandung. Ini adalah maklumat yang dijalankan di PPM di sini so far lah. So adakah yang ini lagi satu yang saya dapati banyak di kalangan perempuan mengandung yang datang ke antenatal klinik kami di sini yang cuba delay mendapatkan vaksin ini sehingga mereka bersalin. So seperti yang anda boleh baca di sini, yang saya boleh petik adalah mereka bimbang sakit pada tempat suntikan, penat, sakit otot, sakit kepala atau pening. Tetapi daripada perbualan saya kepada perempuan-perempuan mengandung yang cuba delay atau postpone mereka punya vaksinasi sehingga bersalin adalah mereka takut dia akan memberi kesan-kesan buruk kepada kandungan atau bayi mereka. Yang ini saya boleh jelaskan seperti yang saya cakap tadi, yang vaksin yang kita beri adalah Pfizer. So far tiada apa-apa berita buruk daripada bayi yang dilahir kepada perempuan mengandung yang mendapat Pfizer vaksin ini di Amerika Syarikat ataupun Eropah. Manakala yang lain saya tak begitu pasti mereka sebab mereka tak ada bukti yang kukuh lah sampai sekarang. So ini gambar terakhir untuk for everyone to consider sama ada kita kena membanding risiko dengan kebaikan daripada mendapat suntikan vaksinasi COVID-19 ini. Okay. Kebaikan mendapat suntikan vaksinasi COVID-19 ini adalah jauh lebih baik compared to kesan-kesan yang saya beri di sini. Lagi satu yang saya hendak cakap, yang saya tak begitu, I do not know why, kenapa ada perempuan yang rasa selepas mereka sudah bersalin dan baru mendapat vaksin ini. Sebab seperti yang saya cakapkan di slide saya yang dahulu, antibody ini memang dikesan di tali pusat dan susu ibu.
So the effect on the bayi akan sama, whether sama ada bayi itu di dalam perut ibu atau sudah keluar dan mendapat susu ibu. So effect itu memang akan sama, tidak ada different. Lagi satu yang saya tidak letak di dalam slide ini sebab saya diberi topik untuk cakap pasal COVID vaccination untuk ibu perempuan mengandung di PPUM. Yang lagi satu yang saya hendak cakap mengenali kesuburan dan bilakah masa yang paling sesuai untuk untuk cuba mendapatkan untuk bersalin, iaitu ini mengikut nasihat daripada MOH atau Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu mereka menyarankan supaya tidak cuba bersama semasa mendapat dos pertama dan dos kedua COVID vaksin tersebut. Selepas itu, perempuan atau wanita boleh cuba untuk bersama dengan suami untuk mendapatkan anak. Tetapi tidak disarankan untuk cuba semasa mendapat vaksin dos pertama dan dos kedua. Dan kesuburan perempuan tidak akan effect, there's no effect on the kesuburan perempuan yang mendapatkan vaksin ini. Saya akan sharekan lagi satu gambar mengenai lokasi vaksin, memberi COVID vaksin di sini. Buat setakat ini, COVID-19 vaksin ini diberi di tingkat 13 Menara Selatan dan baru saja pada 30 hari bulan 6 2021 kita memulakan satellite vaccination center di Kompleks Kesihatan Wanita dan Kanak-kanak di sini, dan saya akan tunjukkan gambar tersebut. Ya. Okey, yang ini adalah yang ini gambar diambil pada 30 hari bulan Jun atau 6 2021. Kamu boleh nampak di sini pengarah PPUM Profesor Dr. Nazira mengambil gambar di antenatal clinic dan tempat lokasi kami memberi COVID-19 vaksin ini. Gambar seterusnya adalah tempat lokasi COVID-19 vaksin sekarang yang disediakan untuk diberi kepada perempuan mengandung. Maklumat satellite vaccination ini, center ini adalah untuk memberi COVID vaksin kepada perempuan mengandung yang datang ke klinik antenatal klinik kami seterusnya. So dia tak perlu bazir masa untuk datang pada hari lain. So this is macam opportunistic lah bagi perempuan mengandung supaya mereka boleh mendapatkan vaccination pada hari yang sama, pada masa yang sama waktu mereka datang jumpa doktor untuk consultation untuk pregnancy mereka. Ini adalah tempat di makmal simulasi klinikal yang disumbang oleh Dr. Khairul dengan besar hati. Saya mewakili Jabatan Obstetrik dan Gynecology mengucap ribuan terima kasih kepada Dr. Khairul yang memberi this facility untuk kami. So ini tempatnya, kamu boleh tengok di kiri adalah tempat perempuan duduk untuk menunggu mendapatkan vaksin tersebut, manakala kerusi di kanan adalah untuk pemantauan selepas diberi COVID vaksin tersebut. Ini dari satu angle lagi, stesen di mana perempuan mengandung yang datang akan register dan menunggu untuk mendapatkan vaksin tersebut. Ini pula gambar-gambar perempuan yang sedang tunggu. Memang ada lagi social distancing 1 meter dan semua perempuan mengandung dinasihati perlu memakai pelitup muka semasa menunggu untuk mendapatkan vaksin mereka. Okey, ini ada gambar di mana Sister Zuzana, sister kami yang mewakili jururawat yang menyumbangkan khidmat mereka untuk memberi vaksin kepada perempuan mengandung di sini. Kamu boleh lihat di bilik tersebut di mana seorang jururawat sana yang berdiri di sana. Di situlah di bilik yang di mana mereka diberi vaksin. Okey, saya rasa itu sahajalah. So sekarang saya sudah habis dan I'm happy to take any question daripada anyone. Okay, terima kasih Dr. Iman. Memang banyak maklumat yang Dr. Iman bagikan yang insyaAllah dapat meningkatkan lagi keyakinan wanita-wanita mengandung untuk menerima vaksin. Saya nak tanya Dr. Iman, sekarang ni dekat PPUM vaksin jenis apa yang kita bagi? Adakah perancangan untuk memberi vaksin jenis lain? Sekarang kita bagi seperti yang saya cakap tadi, bagi perempuan mengandung masih menggunakan Pfizer. Kita reserve Sinovac itu untuk perempuan mengandung yang mempunyai allergic reaction yang
di mana bukan allergic reaction saja, tapi mereka develop anaphylaxis. Maksudnya mereka tekak saluran udara mereka tersumbat. Bagi pesakit dan perempuan mengandung seperti yang mempunyai anaphylaxis reaction itu, kepada kemungkinan antibiotik semua tu, kita guna Sinovac. Okey, terima kasih Dr. Raymond. So seperti Dr. Raymond cakap tadi, antara ketiga-tiga vaksin tu belum ada lagi documentation kesan sampingan yang serius ya. Tetapi vaksin Pfizer yang menunjukkan rekod dari segi research yang lebih memberi keyakinan untuk kita bagi kepada wanita mengandung. Dan bagus juga kita dapat tahu yang tahap antibody yang dihasilkan selepas vaksin dalam ibu mengandung tu sama saja seperti orang lain. Mungkin di sini kita tengok pada soalan yang kita terima daripada peserta. Saya bacakan di sini sebab mungkin ada yang mengikuti melalui YouTube yang tak dapat nak baca soalan tu. So Dr. Nia Aizah ni dia tangkap pasal yang first trimester tu. Kita punya vaksin kita recommend selepas 14 minggu. So dia kata actually dalam first trimester tu ada ke documented case yang berlaku kesan kepada pembesaran bayi tu ataupun teratogenicity ataupun apa-apa kesan kepada embrio dalam pregnancy? Tidak ada, so far tidak ada. Sebab ada case report yang perempuan yang tidak mengetahui bahawa mereka pregnant dan pergi mendapatkan vaksin ini. Yang ini berdasarkan kepada Pfizer vaksin dan juga AstraZeneca vaksin yang saya tahu ada paper di United Kingdom dengan Amerika Syarikat yang buat. So far, it is still early day. Kita tidak tahu lagi, tetapi yang kita tahu so far bayi yang telah dilahirkan oleh perempuan kes soalan macam ni tidak ada masalah. Yang kita tidak tahu apakah kesan long term side effect itu kita tidak tahu lagi. Tapi memang short term in the sense yang bayi yang dilahirkan semua sihat, tidak ada apa-apa organ yang cacat atau apa-apa. Tetapi Kementerian Kesihatan Malaysia just want to be on the safe side. Say better kita lepas 14 minggu. Okay, noted Dr. Raymond. So soalan kedua juga pasal timing. Adakah disarankan untuk meneruskan second dose vaksin sekiranya ibu hanya mengetahui dirinya mengandung semasa tempoh menunggu selepas divaksin dos pertama? Atau lebih baik ditangguhkan selepas 14 minggu? Tidak, sebab ini mengikut nasihat daripada Pfizer punya vaksin. Dia cakap dia perlu diberi daripada 19 hari sampai 40 hari untuk melihat keberkesanannya. Sebab yang kita tahu keberkesanan Pfizer vaksin adalah 93%. Ini hanya benar kalaulah vaksin dos pertama dan dos kedua diberi dalam masa antara 19 hari sampai 40 hari. Because kalau you sudah beri lepas 40 hari itu, dia punya efek ada di sana. That is what the Pfizer keep on saying. Dan memang ada di United Kingdom sebab mereka malamat mereka masa itu adalah untuk vaksinasikan orang sebanyak mungkin. So dosing mereka berlainan dengan Amerika Syarikat dengan Malaysia. Malaysia stick to Amerika Syarikat iaitu 3 minggu. Di United Kingdom 3 bulan. So macam Pfizer, yang vaksin Pfizer yang mereka beri ini, lepas itu mereka beri dos kedua, patient kena juga COVID disebabkan keberkesanannya tidak ada di sana. So untuk nasihat for that question, I would advise continue with the vaccination. Okay. So kita kena ikut juga interval yang telah disarankan oleh manufacturer vaksin tu. Yeah. Okay, next question from Dr. Koo Zaopeng. Thank you Dr. Raymond for the presentation. If the pregnant lady has received first dose is AZ prior to her pregnant, should her continue the second dose with AZ or Pfizer? So far di Malaysia, and then ini mengikut nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, kita perlu beri vaksin yang sama. Even though ini sedang dipelajari di United Kingdom dengan Canada. Memang mereka ada cakap boleh bagi vaksin yang berlainan. Tapi kita tidaklah ada lagi satu paper yang boleh mengukuhkan dakwaan tersebut. Memang mereka saran bahawa you boleh guna vaksin lain. Yang ini mungkin dalam beberapa bulan lagi kita akan tahu paper daripada United Kingdom. Sebab di United Kingdom, mereka sebelum ini beri AstraZeneca. Tapi yang saya ketahui, mereka telah berhenti memberi AstraZeneca kepada perempuan dan lelaki umur 60 ke bawah. Disebabkan memang ada kes yang VTE, ada venous thromboembolism, dan ada kematian daripada darah beku di otak. So mereka sudah stop memberi AstraZeneca kepada golongan orang muda dengan
pertengahan tahun midlife lah. Kalau umur 60 ke bawah, mereka tidak beri. Dan bagi orang-orang tersebut, mereka bagi Pfizer pula. So kita belum tahu lagi apa. There's no paper to justify that. Tetapi mereka mendakwa memang boleh can work also. Okay, thank you, Dr. Iman. Next question here is about vaccine side effect lah. So, selamat petang, Dr. Iman. Nak tanya, kalau lepas vaksin bagi ibu mengandung tiba-tiba ada simptom demam, ada alahan dekat PCM dengan ibuprofen. Macam mana? Ada ubat yang lain tak yang disyorkan untuk redakan demam? Ini soalan yang agak sukar untuk saya. Biasanya saya akan syorkan Panadol lah. Tetapi kalau macam tu, kemungkinan tepid sponging sahaja yang boleh saya syorkan, sebab memang ibuprofen kita tidak saran untuk perempuan mengandung juga. Yang kita saran hanyalah PCM atau Panadol. Tetapi kalau sakit suhu badan yang terlalu kuat, saya saran datanglah ke hospital untuk dirawat. Kemungkinan kena letak IV drip pula lah selain dapat tepid sponging. So saya tidak akan menasihat supaya tinggal di rumah tepid sponging saja. Kalau banyak panas, suhu badan lebih daripada 38 degree Celsius, darjah Celsius, lebih baik datang ke hospital. Okay, so kalau keadaan serius lepas vaksin kena datang ke hospital. Okay, kita ada satu soalan, Dr. Iman. If we saw a patient in clinic for her first dose vaccine taken at 33 weeks, can she proceed to take her second dose later at 36 weeks? She had underlying DM. Wah, this is a specific case. Actually, Dr. Iman ada cakap tadi, lepas 33 minggu kita masih boleh beri, tapi ada buat penilaian Dr. Iman. Apa faktor-faktor yang kita ambil kira masa penilaian tu sebenarnya? Saya rasa faktor-faktor utama yang seperti yang saya beritahu pasien-pasien yang saya, mereka akan tanya kenapa lepas 33 minggu kenapa tidak boleh beri. Bagi saya, seperti yang saya cakap tadi dalam presentation saya, kalaulah mengikut RCOG atau Royal College of Obstetrics and Gynecology dengan American ACOG, American College of Obstetrics and Gynecology, mereka tidak ada had bilakah vaksin ini boleh diberi, sampai bila. Yang saya boleh cakap di Malaysia disebabkanlah mereka, Kementerian Kesihatan Malaysia takut bila you nak mendapat dos kedua kamu sudah bersalin. Yang that's only thing I can think of lah. So bagi soalan tadi, kalau 33 minggu untuk penilaian tersebut akan diambil sama ada apakah risiko wanita itu, perempuan itu akan melahir anak sebelum 3 minggu itu up for the second dose. Saya akan mengikut tersebut satu, dan ciri kedua sama ada platelet, sebab kadang-kadang ada perempuan mengandung yang ada apa yang kita panggil gestational thrombocytopenia, di mana platelet mereka akan menjadi lebih banyak rendah. So serendah mana kita harus pantau, dengan kemungkinan saya kena mendapat nasihat daripada pakar hematologi juga. Adakah platelet mereka akan turun lebih banyak. Tetapi saya tidak dapat, I cannot see any contraindication for thrombocytopenia patient untuk dapatkan vaksin tersebut. Sebab vaksin ini tidak akan menyebabkan platelet perempuan itu turun lebih banyak. Yang cuma yang saya tahu adalah semasa diberi mungkin akan mendapatkan hematoma di tempat yang diberi disebabkan platelet yang rendah. Yang lagi satu adalah dipantau adalah sama ada perempuan itu akan mendapatkan cesarean section. Sebab kalau akan mendapat cesarean section, kemungkinan tidak baik untuk beri vaksin, sebab operation akan put on stress kepada badan dengan immune system badan. So masa nak bagi vaksin tu kemungkinan keberkesanannya tidak begitu bagus. Those are the criteria I'll be looking for. Okay, saya ada satu soalan Dr. Raymond yang disampaikan melalui WhatsApp pada saya. Saya sedang menjalani proses mendapatkan anak. Saya dengar tadi tidak digalakkan untuk berbuat demikian dalam tempoh mendapatkan vaksin 1 dan 2. Mohon clarification, adakah akan interfere with IUI process or IVF process? Ini lagi satu soalan yang bagus, dan saya tidak dapat memberi jawapan yang neutral, sebab kalaulah mengikut nasihat daripada American Society of Reproductive Medicine, sebab my special interest is in reproductive field. So saya pun ada baca
nasihat-nasihat daripada ASRM dengan H3, European Reproductive Society. Bagi Amerika Syarikat, mereka cakap tiada kontradikasi bila nak buat treatment dan bila nak dapat vaksin. Tetapi mereka berdasarkan kepada Pfizer adalah keluaran Amerika Syarikat. So I do not know whether is there any bias tak. That's why I tak boleh bagi jawapan neutral. Sebab kalau you mengikut Eropah, yang mana saya adalah satu member daripada society ini, mereka menasihat supaya kena tangguh 2 bulan dan baru dapatkan vaksin ini. So maksudnya kalau you nak buat IVF, you do IVF, you get the oocyte atau mendapatkan telur tersebut, diambil keluar dan disenyawakan, barulah dapatkan vaksinasi. Inilah nasihat daripada Kesatuan Eropah. Manakala Amerika Syarikat pun cakap boleh. So it is up to the clinician to decide and up to the individual to fikir yang mana adalah lebih dahulu. Okey, jadi kita kena buat keputusan berdasarkan maklumat yang agak terhad yang kita ada sekarang, Dr. Raymond, berdasarkan apa yang disarankan oleh pihak-pihak yang telah menjalankan studi lah. Okey, ada satu soalan di sini, Dr. Raymond. Semua soalan tu Dr. Raymond banyak Prof. Sofia masih ada di sana. Lepas ni kita balik kepada Prof. Sofia. So ada soalan sini, saya Yusnita. Kalau mengandung memang dah dapat positif COVID, bila vaksin boleh diberi pada wanita tersebut? Dr. Raymond ada mention tadi, dia kata ada confer some protection, immunity dijangkakan lebih kurang 3 bulan selepas jangkitan tu. So mungkin nak tanya Dr. Raymond, betul ke kita memang kena tunggu 3 bulan tu untuk mendapatkan vaksin, atau itu hanya sekadar saranan daripada pihak berkuasa? Okay, thank you Dr. Raymond. We'll come back to you for some last advice lah pasal vaksin tu. Tapi kita balik pada Prof. Sofia sebentar. Kita menjemput soalan untuk Prof. Sofia juga. Tapi saya mungkin nak tanya sikit. Sebab kita dah setahun lebih dah dealing dengan COVID ni, dan pasti ada banyak wanita mengandung yang dah dijangkiti COVID dan actually got better, dah cured. Dan sekarang ni dekat kecemasan pun kami banyak terima pesakit yang mengalami simptom-simptom yang similar semua. So post-COVID lah. So bila post-COVID mengalami simptom-simptom yang simptom-simptom COVID semula, kita selalu risau sama ada reinfection ataupun sequelae daripada COVID tu. Macam mana di kalangan wanita mengandung? Adakah ada apa-apa perbezaan di situ, Prof? Okey, berbalik pada orang wanita mengandung dijangkiti. Okay, soalannya tadi dia kata dia dah ada pernah dapat COVID-19 dan tiba-tiba dia datang balik ke A&E ke ward bersalin lah dengan gejala macam batuk, gejala-gejala COVID lah. Okay, tapi ini macam ni jugalah, tak banyak yang kita ketahui. Tetapi kita tahu dalam 3 bulan yang pertama tu selepas dijangkiti tu, antibody dia masih kuat. Kecuali kalau dia tak ada simptom langsung ataupun tak ada perubahan dari simptom. Maknanya mungkin dia ada batuk sikit-sikit, tak ada batuk apa. Jadi risiko jangkitan tu rendah. Tapi sekiranya ada perubahan daripada simptom, bukan kata tak boleh dijangkiti, masih boleh dijangkiti. Tapi kita kena rule out dululah ada sebab-sebab lain. Okay. Ini terutama pada ibu yang mengandung lah, banyak sebab kalau dia datang dengan batuk dan sesama, dan kita kena worry ada masalah lain ke tidak. Itu sebabnya kalau ikut kita punya pathway tu, kalau wanita yang pernah dijangkiti dalam masa 3 bulan, okay, dan sekiranya dia ada simptom-simptom yang baru, kita panggil returning patient lah. Okay. Jadi cara test tu dah berbeza sedikit. Okay. Kita kena order satu test yang lain sedikit, sebab kalau kita hantar test yang biasa yang kita buat dekat ward bersalin, contohnya RT-K dan PCR, dia mungkin balik sebagai positif sebab masih ada saki-baki virus tu mungkin. Jadi kita disarankan, okay, setelah bincang kita nak tengok ada sebab lain dulu ke tidak. Okay. Kita asingkan, okay, terutamanya, dan kita hantar satu spesifik test dipanggil biofire, tengok virus-virus lain ada ke tidak. Okay. Itu sebabnya dari segi history sangat penting lah.
Okay, exposure ada ke tidak, dari segi ada tak masalah-masalah lain. Okay, kalau dia ada darah tinggi lagi, kita worry juga ini pulmonary embolism ke, yang boleh present juga dengan batuk. Okay, dan sekiranya biofire tu negatif, then kalau kita dah bagi treatment dia untuk contohnya jangkitan pneumonia, kalau dia improve, okay, bagus. Kalau dia masih juga tak improve, okay, atau biofire itu positif untuk COVID, ada juga kemungkinan masih boleh dijangkiti oleh COVID-19 ni lagi sekali. Itu yang saya boleh katalah. Terima kasih Prof. Okay. So Prof ada apa kata-kata terakhir atau nasihat kepada ibu-ibu mengandung? Saya rasa sebagai peringatan lah untuk menjaga diri dan kandungan dan juga keselamatan mereka di sekeliling lah, Prof. Okay. Satunya maknanya kita kena sedar, kita kena aware that ibu-ibu mengandung ni sama macam orang lain. In fact, lebih senang dijangkiti sebab macam Dr. Raymond kata tadi lah, imun kita berbeza daripada orang yang tak mengandung. Jadi kita kena jaga diri kita. Okay. Semasa macam kita yang barisan harapan ni atau dari segi perubatan atau tidak perubatan di kaunter dan sebagainya, pastikan kita sentiasa menjaga diri dengan memakai pelitup muka, sentiasa menjaga jarak, penjarakan sosial, basuh tangan selepas, keraplah basuh tangan. Dan yang penting sekali, sekarang PPUM kan memang menggalakkan kita semua untuk ambil vaksin. Pergilah ambil vaksin. Itu langkah pencegahan yang terbaik saya rasa yang kita boleh buat selain daripada mematuhi SOP. Terima kasih Prof. So balik-balik cara untuk melindungi diri kita, jaga SOP juga dan sentiasa jaga penjarakan. Saya ambil kesempatan ingatkan semua orang sentiasa jaga penjarakan kita, sebab bila kita batuk bersin bercakap, itulah bila titisan keluar daripada mulut kita, hidung kita. Pastikan sentiasa pakai face mask ataupun face shield kalau boleh juga, kerana itu akan melindung kita punya mucous membrane daripada partikel-partikel virus tu dari masuk. Pastikan untuk elakkan daripada kawasan yang sesak. So di sini saya just nak ingatkan kepada staff-staff kita lah, especially yang bertugas dekat ward, yang tu di ward COVID, bila anda pakai PPE dengan cara yang betul, itulah tempat yang paling selamat untuk anda. Tapi bila keluar, berada di pantry, berada di surau, jika ada terdapat perkongsian daripada peralatan yang digunakan, di situlah jadinya kluster-kluster yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada dengar. Okay. Dan on top of that, please take your vaccine. That is the next step to seal the deal to protect ourselves. So Dr. Go back to Dr. Raymond. Maybe one last question for you is from me. Jika saya divaksin, adakah baby saya juga immune? So far itu kita tidak tahu lagi. Sebab kita tiada, saya kena tanya rakan sejawat saya di pakar kanak-kanak, mereka akan lebih tahu banyak daripada segi neonates yang bagi, sebab yang kita tahu bahawa seperti yang saya cakap tadi, antibody itu atau vaksin itu yang you generate antibody itu juga ada di tali pusat dan susu ibu. So sama ada bayi yang baru sahaja dilahir selepas itu dijangkiti COVID, I do not have a paper lagi untuk cakap sama ada mereka kebal, ada lebih susah untuk mendapatkan COVID tersebut, COVID-19. Kemungkinan ini saya perlu tanyalah rakan sejawat saya di pakar perubat kanak-kanak. Sorry Dr. Raymond, just a curious question. Okay, so far dah tak ada apa-apa soalan daripada peserta kita. So saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Prof. Sofia, Dr. Raymond kerana sudi bersama kami pada hari ini untuk berkongsi maklumat yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat berguna kepada semua. InsyaAllah dapat memberi keyakinan kepada ibu-ibu mengandung dan antara staf-staf kita, bukan sahaja untuk diri sendiri tapi juga untuk menyampaikan maklumat ni kepada ahli keluarga kita, rakan-rakan sekerja dan juga pesakit-pesakit kita yang mungkin ada soalan mengenai COVID-19 vaksin dalam pregnancy. Sebelum tu saya just nak bagi tahu mungkin kepada mereka yang mungkin tak ada
tak sempat nak tanya soalan ataupun segan untuk bertanya soalan, mungkin lepas ni boleh berhubung dengan Prof. Sofia ataupun Dr. Raymond terus ya. Terutamanya yang bagi soalan tadi mengenai merancang untuk hamil melalui IUI ataupun IVF. So mungkin boleh dapat nasihat lebih lanjut daripada Dr. Raymond, Prof. Sofia. Okay, sebelum rundum, saya ingin berkongsikan video yang telah dihasilkan oleh Jabatan Obstetrik dan Ginekologi mengenai COVID-19 vaccination in pregnant ladies. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dr. Sofia Sulaiman dan saya adalah salah seorang pakar obstetrik dan ginekologi di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Okey, saya ingin bercakap sedikit berkenaan dengan vaksinasi untuk wanita mengandung. Seperti yang diketahui, seluruh dunia dan juga tidak terkecuali negara kita Malaysia dilanda jangkitan COVID-19. Dan wanita mengandung tidak terkecuali daripada mendapat jangkitan COVID-19. Kebanyakan wanita mengandung yang dijangkiti oleh virus ini tidak mempunyai simptoms. Walau bagaimanapun, sekiranya dijangkiti, ia mempunyai risiko yang tinggi untuk dijangkiti secara teruk yang mana memerlukan bantuan pernafasan. Ada juga yang boleh melibatkan kelahiran secara pramatang dan juga sekiranya dijangkiti dengan lebih teruk boleh menyebabkan kematian di dalam kandungan. Pencegahan itu adalah lebih baik daripada merawat penyakit. Salah satu langkah pencegahan adalah dengan mengambil vaksinasi. Dan banyak soalan yang timbul berkenaan dengan keberkesanan vaksinasi dan juga sama ada ianya selamat untuk wanita mengandung. Dan vaksinasi secara keseluruhannya adalah baik untuk mencegah sesuatu penyakit. Tiada kajian yang dibuat terhadap wanita mengandung dan vaksinasi COVID-19. Walau bagaimanapun, terdapat lebih daripada 100,000 orang wanita mengandung di United States yang telah mengambil vaksinasi ini dan tiada masalah dari segi keselamatan vaksin ini ke atas wanita mengandung. Saya menyarankan agar puan mengambil vaksinasi ini sebagai langkah pencegahan untuk melindungi diri puan dari dijangkiti COVID-19 dan juga melindungi bayi dalam kandungan dan orang-orang tersayang di sekeliling puan. Terima kasih. Assalamualaikum and good day everyone. My name is Nugu Edis Razali. I'm from the Department of Obstetrics and Gynecology, Universiti Malaya Medical Center. Today I'd like to share some information on COVID vaccine for pregnant women. So as you know that COVID vaccine is available and there have been a lot of questions from the pregnant ladies regarding the safety of the vaccination. Most of the pregnant ladies who are infected with COVID-19 do not show any symptoms. However, we know that ladies who are infected with COVID-19 have a higher risk of getting severe infection and also admission to the hospital requiring ventilation support and also oxygen therapy. So this data will increase the risk of the ladies having preterm delivery and also stillbirth compared to non-pregnant patients who have COVID. So what can we do? COVID-19 vaccination have been proven to be an effective method to prevent infection. Yeah? Don't worry about the vaccine. It will not cause COVID infection as it is not using a live virus. The content of the vaccine also has been proven to be safe for pregnant women and their fetuses. Currently, there's no study on COVID-19 vaccination and pregnant women. However, from the monitoring of women who have had COVID-19 vaccination, up to 100,000 women in the US have already had COVID-19 vaccination. There are no safety concerns noted. So it is safe for pregnant women. What about side effects? So you will experience some mild side effects, mainly maybe fever or joint pains or body aches or even sore throat, yeah. But don't worry, this will not affect your fetus. There are also some concern about increased risk of blood clots or thromboembolism with the AstraZeneca vaccine. At the current moment, only Pfizer vaccine is recommended for pregnant women. So
I hope you will strongly consider getting vaccination, as this will help to protect you and your loved ones. Thank you for your attention. 大家好，我是 Dr. Jasmine， 马大医院妇产科的专科医生。马来西亚政府陆续为所有的公民接种2019新冠肺炎疫苗，帮助大家预防新冠肺炎。接种疫苗不但可以保护自己和保护自己的家人，接种疫苗是安全和免费的。多数的成年人都适合接种疫苗，这包括孕妇在14到33周怀孕期。如果万一孕妇染上新冠肺炎，可能会出现严重的并发症，导致到早产和生命的危险。我已经接种了疫苗，你呢？ அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் டாக்டர் வள்ளிக்கண்ணன் நாராயணன். நான் ஒரு மகப்பேறு மற்றும் சிசு மருத்துவர். நிறைய கர்ப்பிணி பெண்கள் கோவிட்-19 தடுப்பூசியை பெற்றுக் கொள்ளலாமா என்று கேட்கிறார்கள். கர்ப்ப காலத்தில் கோவிட் நோய் பெறுவது குறைவுதான். ஆனால் தொற்று இருந்தால் அது கடுமையான நோயாக மாறக்கூடும். இந்த பிரிவில் அதிகமான ஆராய்ச்சியோ ஆதாரங்களோ கிடையாது. ஆனால் பல மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் இந்த தடுப்பூசியை பெற்று பயனடைந்துள்ளார்கள். கர்ப்ப காலம் 14 வாரம் முதல் 34 வாரம் வரை இந்த தடுப்பூசியை பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆகவே இன்றே பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். நன்றி, வணக்கம். Okey, terima kasih semua. Kita akhiri session kita hari ini. Alright, Bye. thank you. Bye. Pergi tidur.